mata pelajaran, ketua panitia dan sebagainya. Untuk pengetahuan, penolong kanan, dua-dua penolong kanan saya hari ini tak ada kerana ada urusan dan kecemasan. Penolong kanan pentadbiran dan akademik Puan Syazlin Nadia, dan penolong kanan Hal Ehwal Murid Ustaz Hadi Ayub. Seterusnya, next, kita ada guru. Mungkin ibu bapa pun dah kenal. Next, guru-guru kita ada seramai. Next, guru akademik sahaja kita ada 7 orang. Ini tak ada, walaupun dia boleh Quran tapi dia tak ada menjaga halaqah. 7 orang. Kemudian kita ada guru akademik yang juga mengajar Quran, kita ada 3 yang ada syahadah. 3 Quran yang kita layak menjadi penilai, 3 orang ya. Yang lain kita ada guru akademik yang boleh mengajar Quran, ada 8 orang. Next. Okey, ini analisis mengikut kelas. Kita pelajar kita sekarang keseluruhannya ada 163 orang. Dari tingkatan 1 kita ada 32. Dari tingkatan 2 kita ada 38. Next. Tingkatan 3 kita ada 34. Tingkatan 4 selebihnya kita ada tingkatan 4. Dan 21 orang mengikuti sains tulis, 17 orang mengikuti option perakaunan, dan 19 mengikuti sastra iktisad. Next. Okey, ini mata pelajaran teras yang ditawarkan seperti aliran perdana. Hanya tambahannya kita ada KBT, kurikulum bersepadu tahfiz, yang di dalamnya ada Al-Quran, Hifz Quran dan mata pelajaran maharat. Seterusnya tingkatan 4 dan tingkatan 5 begitu juga. Mata pelajaran teras kita ikut aliran perdana. Kita ada KBT, kurikulum bersepadu tahfiz, dan tambahan kepada pilihan aliran yang dipilih. Kita ada 3 aliran, iaitu aliran sains tulis. Ini dia mata pelajaran yang ditawarkan. Seterusnya kita ada aliran perakaunan. Ditawarkan mata pelajaran perakaunan. Dia ada tambahan pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Dia ada pendidikan syariah Islamiah. Untuk aliran sastra iktisad, sama juga mata pelajaran terasnya. Pilihannya adalah perniagaan dan pendidikan Al-Quran Sunnah, pendidikan syariah Islamiah. Ini adalah yang telah saya sebutkan tadi ya. Mata pelajaran teras kita ikut aliran perdana, kita tambah dalam KBT mata pelajaran maharat dan hifz Quran. Next. Ini juga telah saya terangkan tadi. Okey. Kita bergerak kepada mata pelajaran Al-Quran. Ya, mata pelajaran Al-Quran berbeza, tidak mengikut kelas ya. Mata pelajaran Al-Quran kita mengikut halaqah. Halaqah ini maksudnya kita ada grup kumpulan kecil yang dibimbing oleh seorang guru halaqah. Dan untuk halaqah di sekolah ini kita ada 14 halaqah yang dijaga setiapnya oleh seorang guru Quran yang bersyahadah, guru tahfiz yang dapat syahadah daripada negeri dan kerajaan dan sekolah, juga
guru mata pelajaran yang mahir Qurannya. Jadi kita ada 14 dan kita ada lebih kurang ratio 11-12 orang. Jadi 14 halaqah, kita ada setiap guru menjaga dalam 11 atau 12 orang. Ini pun berlaku di sekolah-sekolah kerajaan. Okay, next. Ini adalah sesi ataupun bagaimana halaqah dijalankan di sebelah pagi. Sebelah pagi selepas sarapan, pelajar-pelajar berkemas diri dan terus pergi ke duduk halaqah masing-masing dan mengikuti Al-Quran di antara pukul 7.30 sampai 9.30. Dan dalam halaqah ini ada berbagai-bagai kohad, ada pelajar tingkatan 1, ada 2, ada 3, ada 4. Bergantung kepada pencapaian Quran masing-masing. Ada kumpulan yang kita sudah diagnose dan dia perlu diintervensi. Ada kumpulan yang laju dah boleh memacu laju. Ada kumpulan yang laju perlu motivasi. Ada kumpulan yang boleh tapi tak mau. Ini kita kumpulkan dia dalam satu halaqah. Okay? Next. Dan ini apa yang berlaku dalam halaqah? Apa yang berlaku dalam halaqah dan sekaligus bagaimana kita melaksanakan hifz Quran ini. Yang pertama sekali perlu ada hafazan baru. Kemudian setelah hafal mereka akan buat buku tahriri. Tahriri ada? Okey, tak apa, kan kita tengok. Lepas itu dia dah hafal, dia tulis, baru dia pergi hantar tasmid kepada guru halaqah. Hantar tasmid tu maknanya tutup Quran, tutup tahriri, baca depan ustaz. Dan proses seterusnya fiqh ayat dilakukan secara lisan oleh ustaz dalam halaqah. Dan dia mesti dibuktikan dalam buku tahriri. Dia kena tulis dalam muka surat tahriri itu yang dipanggil fiqh ayat sebagai intisari keseluruhan yang ditulis dalam buku tahriri itu. Kalau dia dapat menterjemahkan keseluruhan itu dalam satu ayat saja, dia tulislah apa ayat itu. Dia tulis di sebelah bawah, disiapkan ruang sebelah bawah. Dan ini syarat untuk KBT tadi. Fiqh ayat. Ini maksudnya kalau anak-anak kata, jangan kacau mak, saya tengah tulis fiqh ayat ni. Maknanya dia menulis intisari kepada muka surat yang mereka hafal. Seterusnya murajaah. Murajaah ni maknanya dia datang semula macam tasmid. Kalau satu hari dia tasmid tiga helai ke 3 muka surat ke setengah muka surat, tapi murajaah ini dia kena ambil daripada beberapa muka surat sebelumnya untuk membuktikan bahawa ayat itu ada kekal di dalam kepalanya. Bukan ada setengah sekolah dia kata hafal buang. Maknanya di sini kita tak hafal buang. Kita ada proses murajaah untuk menguji bacaan sebelum-sebelumnya. Ini proses yang berlaku dalam hifzul Quran. Ada soalan? Okey, kalau tak ada nampaknya fahamlah tu. Seterusnya, next. Ini yang saya sebut buku tahriri tadi. Ini sebenarnya buku yang dirakam ni gambar lama ya. Saya pun lupa nak suruh update. Sebenarnya yang baru buku tahriri dia mesti ada ruang di sebelah bawah sekali. Petak kita buat sendiri, kita tulis intisari. Anak-anak tu menulis intisari ayat dalam muka tersebut. Itu yang seperti Ustaz Wan kata tadi, dia baca,
kemudian dia faham. Bila dia faham, dia boleh menyebarkan. Ya, fix dalam satu ayat. Kalau rajin 2 ayat, tetapi sedikit sebanyak dia menggambarkan apakah intipati atau yang nak di-highlightkan dalam muka surat tersebut. Seterusnya, next. Yang ini salah satu lagi buku penanda aras yang mana membezakan anak-anak ini mengikut kurikulum bersepadu tahfiz. Buku ini ialah rakaman kepada proses bacaan dia. Kalau hari ini 11 ke berapa hari bulan, 12, 11, dia dah hafal berapa? Dia dah hafal katalah 3 muka surat berapa, dan mesti direkod setiap hari apa yang dia telah tasmih. Dan ini adalah satu evidence, bukti yang anak ni betul-betul mengikuti program KBT hafal Quran ini bermula daripada form 1 disimpan sehingga dia form 5 nanti. Ini buku daftar hifz Quran. Next. Kemudian sebagai satu inovasi ustazah, guru-guru halakah di sekolah ni, mereka telah cipta satu bahan pembelajaran yang kita panggil kids, ya, kita panggil kids speak ayat. Kerana ada ujian safawi ataupun ujian fiqh ayat nanti akan kena dijalankan pada pelajar untuk dia memberi maksud ayat yang dinyatakan. Dan gunanya kids ni ialah kita keluarkan di mana ayat-ayat yang ustaz spot, ustaz rasa-rasa ini akan keluar, dia akan buat dalam bentuk kids. Ini budak-budak pelajar senang bawa ke mana-mana, menghafal dengan mudah, seterusnya dapat menjawab soalan ini dengan baik. Ini inovasi sekolah lah. Seterusnya, co-curriculum seperti sekolah aliran perdana kita ada 3. Kita ada kelab persatuan yang ditawarkan di sini. Kita ada robotik, kita ada kelab bahasa, kelab saintis muda, dan satu lagi kelab kesenian Islam. Kelab bahasa ini merangkumi 3 elemen bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Untuk pengetahuan, minggu ni adalah minggu bahasa dan pelajar-pelajar sedang bertungkus lumuslah untuk memenuhi program ini. Kita ada oral speaking, kita ada sudut vocab, kita ada sudut info, dan kita ada gelanggang atau pentas untuk anak-anak bercakap secara impromptu, ya, secara berhujah, secara berdebat, untuk melatih mereka menjadi lebih yakin pada masa yang sama, untuk mereka baguslah dalam ketiga-tiga bahasa ini. Dan untuk badan beruniform, kita memang tak ada pilihan. Kita ada satu unit pengakap saja, kerana pelajar kita pun tak ramai. Nak direncamkan dengan berbagai-bagai persatuan ini nanti nampak tak berapa menjadi. Dan saya lihat dengan pemilihan satu unit beruniform ini, maka semua guru, termasuk saya, penolong kanan, semua adalah pemimpin pengakap di sekolah ni, ya, pemimpin pengakap. Kita ada seorang jurulatih utama, yang lain semua pemimpin. Inilah keunikan Ma'had Imtiaz, ya. Semua hari koko cikgu akan pakai baju pengakap lah, termasuk saya, tapi saya belum beli lagi.
belum beli yang halal lah, yang dia tak ada pangkat-pangkat t-shirt tu ada, tapi yang ada dia punya tie semua sedang carilah. Okey, seterusnya sukan dan permainan. Kita ada Persatuan Sukan Permainan Merentas Desa, kita ada sepak takraw, kita ada badminton, kita ada pingpong, bola jaring, futsal, bola tampar, memanah. Bukan bermakna yang tidak disenaraikan ni anak-anak tidak boleh mengambil bahagian. Ini persatuan yang distrukturkan. Bola sepak kita ada, ya. Kita ada catur juga kan, ya. Jadi kita ada carom juga. Tetapi ini yang kita pilih sebagai satu unit permainan yang kita buat secara berstruktur. Kita ada AJK dan sebagainya. Next. Ini di antara rakaman aktiviti kita, kelab dan persatuan. Mereka ada ini ada perjumpaan, ini ada, rasa saya ini menghasilkan betul-betul indah. Ada diorang hari tu buat gunung berapi lah, ada sukan kerajaan dan sebagainya yang secara detail tak dapatlah saya gambarkan satu persatu. Next, sukan dan permainan. Anak-anak memang hebat, ya. Anak-anak ini memang hebat. Budak-budak kalau main, ya, kadang-kadang dia lupa dunia. Ada satu insiden yang saya boleh kongsi. Ada satu hari musim pelajar-pelajar ni ada yang dapat sakit perut lah. 2 orang tu serius sakit perut. Tapi 2 orang sakit perut, ramai menjangkit. Bunda, saya sakit perut, bunda, sakit perut. You sakit perut ni. Okey, saya kata dah ambil ubat. Dia kata, dah bunda. Tapi selepas saya pusing belakang, yang sakit perut ini dah pegang badminton, raket badminton. Tadi sakit perut. Saya kata, dah baik bunda. Jadi saya mengandaikan kalau ada sakit-sakit ni, saya cakap cikgu bawa dia pergi main, dia akan sihat. Dia nak ngaji, saya kata dia mengantuk, dia sakit perut, dia demam. Tapi bawa gelanggang ni, dia hidup lah, ya. Jadi ini contohnya. Dan Alhamdulillah pasukan badminton kita pun pernah mencatat sejarah sekolah swasta tahfiz yang menjadi johan, ya, wanitanya, perempuannya menjadi johan. Kita ada perlawanan persahabatan dengan sekolah-sekolah lain dalam bola sepak. Kita ada main futsal, kita ada merentas desa dan sebagainya. Okey, next. Okey, ini sedikit tentang asrama. Asrama lelaki kita ada yang aktif 2, kita ada 6 dom, ya. Kita ada banyak lagi, tetapi yang dimanfaatkan sepenuhnya kita ada 6. Dan untuk pengetahuan ahli muafakat, kita punya asrama ni setiap dom kita ada seorang warden. Kita ada tempatkan seorang warden. Dah ada cermin pula, dia boleh mengintai ke dalam apa anak-anak tu buat, ya. Jadi untuk ini kalau ada 6, kita ada 6 bilik lah untuk warden, ya. Okey, next. Perempuan kita baru manfaatkan 4. Begitu juga. Dan kita kapasitinya dia 20 orang, enrollment dalam 20 pelajar. Dia dalam bentuk dom. Kemudian dia landed, ya. Dia tak ada double decker lah. Jangan bimbanglah anak terjun malam ke tidak ni, tak. Kalau terjun tu sikit je lah. Okey, itu mengenai dom. Seterusnya kita ada jadual balik permalam. Ini saya dah kongsi dalam WhatsApp. Next. Kemudian di antara yang saya perlu berbangga sebagai pengetua, apakah pencapaian anak-anak kami di sini? Di antara yang telah hafal 30 juzuk Quran, belum sampai
masanya dia sepatutnya habis. Ini, ya. Kita ada beberapa dari tingkatan 4 dan kita ada 2 dari tingkatan 2 dan 1 lagi dari tingkatan 3. Tahniah kepada ibu bapa, anak-anak ini. Mereka ini walaupun dia datang ke tempat kita memang dia dah hafal 30 juzuk. Dia dah hafal 30 juzuk. Kedua-dua pelajar kami ni. Dan dia memang tak ada akademik pun masa di sekolah rendah. Jadi bila dia datang ke sekolah kami, bukan kita kira dia telah hafal 30 juzuk, kita suruh dia balik semula menghafal dari juzuk yang pertama. Dan mereka ini berdua mampu untuk menghabiskan hafazan keduanya di sekolah ini, alhamdulillah, ya, dengan bantuan guru-guru dan sebagainya, dan telah kita nobatkanlah sebagai ikon hafazan sekolah. Okey. Tapi apa yang saya boleh kongsi sedikitlah. Ini pun satu benda yang kuranglah menggembirakan saya, ya. Ada di antara anak-anak ni dia dah hafal 30 juzuk, dia cabut lari, ya, dia pergi ke sekolah aliran perdana. Dia kata dia janji dengan mak dia sekolah dia nak datang menghafal aja. Bila dia dah hafal dia nak tukar sekolah. Tapi itu hak dia. Tapi saya masih berbangga kerana dia mempunyai motivasi yang begitu. Cuma saya pesan pada dia, dah pergi sekolah baru, jangan lupa Quran. Kalau tidak salah ni, dah merdeka pula daripada baca Quran. InsyaAllah bunda, insyaAllah. Okey, seterusnya. Ini di antara pencapaian juga di mana seorang anak kami, seorang pelajar kami, apabila dia tamat 30 juzuk hafazan, dia dipilih untuk mengikuti satu kursus syahadah bersanad di Turki. Pelajarnya Faiha Asri yang saya rasa maknya hari ini tak ada, ya. Dan ini juga ikon kita. Dia telah berjaya menghafal 30 juzuk semasa dia berada di awal tingkatan 4. Sedangkan kita punya KPI dia habis 30 juzuk bila dia berada di tingkatan 5. Inilah kekuatan yang ada pada sebahagian pelajar kami, di mana kalau dia mahu tak ada masalah. Okey, seterusnya dua orang pelajar tadi itu yang saya katakan dari tingkatan 2 dan 3 tadi telah berjaya dipilih untuk duduk ujian pemilihan hafazan daerah Kuala Langat. Ya, tahniah. Seterusnya, ini program-program yang dijalankan unit beruniform. Baru ni kita ada rencana ekspedisi pengakap. Mungkin seluruh program tu saya tak tahu lah, mereka ni jalan lebih daripada 50 km kot. Ya, Wasim, more than 50 km? 40, ya. Jadi saya tanya pelajar-pelajar yang mengikuti ni macam mana, best tak? Saya mana tahu penat benda, dia kata. Saya tak penat pun. Okay, fine. Okay, ekspedisi pengakap, kejohanan badminton, next. Kita ada, alhamdulillah, kita juga telah diberi peluang untuk mengikuti MSS di daerah. Saya pun ingin mengucapkan terima kasih di kalangan ahli, di kalangan pengerusi lembaga, kerana kita ada networking yang bagus, ya, di Kuala Langat ini. Puan Seri pun ada anak murid dia dah jadi bos kat PPD. Bila saya kata hello, bagilah budak kita masuk, okey, masuk. Dan jadi kita dapat menyertai FSSD. Kita dapat menyertai kejohanan sepak bola Olimpik, ya, di mana penyertaan terbuka kepada anak-anak bawah 15 tahun dan kebanyakannya dari sekolah kerajaan.
tetapi kita dijemput untuk turut mengambil bahagian, dan alhamdulillah anak-anak sangat menunjukkan prestasi yang bagus. Itu sebab saya kata kalau main ni memang bagilah budak kita jadi memang seronok. Tapi main itu penting, badan yang sihat, menjana otak yang cergas. Tak bagi main lagi sikit dia mengapa. Okey. Seterusnya, sebelum ini kita ada banyak juga program yang saya tak dapat senaraikan satu-satu, dan saya masih ingat dari tahun awal 2019 3 atau 4 pelajar kita yang mengikuti pengakap Jambore pengakap peringkat international. Dia baru-baru masuk. Kita dah ada kumpulan yang join Jambore ini. Kemudian kita ada kolaborasi dengan college community di Banting ni, iaitu dalam ICT, ya betul, ICT dan juga robotik, ya. Jadi budak-budak ni, pelajar-pelajar ni telah menunjukkan bakat yang sangat baik. Malah dia pula cakap dengan saya, "Bonda, patutnya pensyarah ni ajar kita ini, ajar kita ini." Dia pula dah melangkaui kepada pensyarah tu. Saya tengok, oh hebatlah, ya. Dan robotik ini pun telah diteruskan di sekolah. Saya melihat anak-anak telah membuat kereta kontrol, ya, dengan enjin, dia kata padu ni bonda, dan saya tengoklah pergerakan itu, ya. Dan kita ada semalam bertanding kasidah global ini, peringkat nasional, peringkat kebangsaan di USIM, tapi kemenangan belum berpihak kepada kita. InsyaAllah ini satu pendedahan yang sangat baik, di mana pelajar-pelajar dilatih untuk membina keyakinan diri, ya, tidak malu bersaing, dan mereka sepadanlah dengan pemenang-pemenang yang telah dinobatkan. Seterusnya sedang berlangsung Karnival Dakwah Pengakap di Sungai Tekala. Tadi bonda tunjuk gambar anak-anak kita. Saya belum sempat lagi mereka berkongsi. Anak-anak ni dah menang, ada dah menang tempat ketiga, ya. Gangsa ke apa, ya. Alhamdulillah. Saya berpesan, bawa imej imtiaz, jangan malukan imtiaz. Kalau tak ada pembaca doa, pergi muncul. Kalau tak ada orang susun sejadah, bukan setakat susun sejadah, pergi jadi imam. Ya ke bonda? Ya, saya kata itulah imej yang kita kena bawa, ya. Kemudian dan akan diadakan juga Jambore Pengakap di UUM pada 2 hingga 6 Disember, insya-Allah. Ini pun peringkat antarabangsa juga, ya. Bola jaring Olimpik, kita akan ada pelajar kita akan mengambil bahagian pada 14 hingga 16. Okey. Dan ini adalah program-program dalaman. Dan sebelum itu juga saya teringat ada pelajar kita yang baru masuk sini dulu. Dia telah dijemput ke Karangkraf. Bonda Datin senyum aja. Kita telah dijemput ke Karangkraf, dan CEO Karangkraf tu telah meminta budak-budak pelajar kita ni seorang saja di kalangan ramai-ramai di sana sebagai wakil untuk berkongsi pengalaman di sekolah Ma'had Imtiaz ini. Dan pada masa itu tidak lain tidak bukan Aisyah Mardia telah muncul sebagai kita kata penceramah, pensyarah yang tidak dapat dinafikan kebolehan dia. Itu pertama dia datang sini. Okey. Kemudian kita ada kepimpinan dakwah, kursus kepimpinan pengawas kita buat di Kalumpang.
anak-anak sangat seronok kita mengajar dia berdikari, masak sendiri, rokok dan sebagainya. Kemudian kita mengadakan program mingguan bergilir antara unit beruniform, kelab persatuan dan juga permainan. Ini kejohanan sukan sekolah. Jadi kita nampak anak-anak sangat berbakat besar. Bukan sahaja untuk kejohanan tersebut, untuk berlumba, dia lumba permainan dan sebagainya, tapi sebagai kelab penyokong, sebagai kelab pembarisan memang hebat. Bila dia conteng muka tu, saya pun tak kenal dah awak ni siapa dia buat, siapa suruh buat macam ni. Kita sendiri pun dia sangat kreatif. Jadi ini dikongsikan dokumentari Hari Sukan Sekolah, rumah-rumah yang menjadi Johan. Next, kita ada baru-baru ni kita ada kumpulan, kita dah lama juga kita tubuhkan kumpulan Baiti Janati, di mana setiap guru dia menjadi mentor atau dia menjadi penjaga kepada sebilangan anak-anak. Saya juga ada dapat 8 orang dan saya dah bertemu juga lah beberapa kali, dan saya nampak proses ini sangat bagus kerana mereka rasa lebih dipunyai. Selain daripada moden, selain daripada guru tingkatan, guru mata pelajaran, ada seorang lagi yang menjaga kebajikan di sekolah ni, insya-Allah. Dan kumpulannya sangatlah kecil, dijaga oleh mentor guru, guru termasuk pengetua. Okay, next. Kita ada baru-baru ini juga kita melawat kilang Quran, Nasyidul Quran, dan kita pergi ke Masjid Sendayan. Alhamdulillah, pelajar-pelajar kita dapat memanfaatkan matlamat rombongan ini, dan mereka dapatlah menterjemahkan kandungan lawatan itu dengan kehidupan mereka seharian. Rupanya macam ni bonda Quran ni ditulis. Saya dah besar nanti nak jadi penulis Quran lah bonda, nak pergi kerja dekat Nasrul. Okey, kamu pun dah biasa dah menulis buku tahbiri, tinggal nak mengkhatkan aja. Okey, seterusnya ini program yang boleh dikatakan program tradisi kita. Apabila sampai bulan Ramadan, kita kata ini agenda wajib datang daripada sekolah, di mana kita menyantuni anak-anak OKU. Sekali kita buat peringkat negeri, kemudian menyantuni asnaf, orang tua dan ibu tunggal, orang-orang susah dan sebagainya. Dan saya tengok, kerana saya ikut sendiri, program ini sangatlah besar artinya dalam mengubah tingkah laku anak-anak, kerana mungkin kita sendiri di rumah tak dapat nak bawa anak kita menyantuni macam ni secara terancang. Dan saya pergi ada 2 buah rumah tu, saya sangat terharu dan terkesan apabila saya sampai dan kumpulan ni sampai. Anak-anak ni dah disusun untuk membaca doa pada yang sakit, dibacakan doa sembuh dan sebagainya. Seorang ibu, seorang nenek 75 tahun ni meraung dia memang meraung betul. Dia kata, saya dah 75 tahun, saya tak pernah dikunjungi oleh anak-anak tahfiz yang macam ni. Dan bila kita bagi dia sedikit tanda mata, buat tangan, bukan kau yang bagi nenek yang patut bagi kau, dia kata. Dan saya sangat terharu, dan memang ini agenda kita, agenda tahunan kita, dan saya rasa kesannya sangatlah besar. Dan
Ini yang kita buat menyantuni anak OKU di peringkat negeri, ya, di mana seronok menengok anak-anak ini melayan. Mula-mula dia nampak macam takut, budak-budak ni takut dia nak pergi kan, ada yang nak pegang dia, ada yang nak peluk dia, tetapi akhirnya mereka sedar betapa bersyukurnya mereka berbanding dengan anak-anak OKU ini. Okey. Dan ada lagi, kita ada ini rutin lah, kita ada cara mematuhi SOP, terutama dulu dalam kita menghadapi COVID, ya, pandemik COVID yang saya kata tadi. Ada cikgu jadi doktor, ada cikgu jadi jururawat, ada yang jadi pembekal makanan. Ada seorang cikgu tu dia pakai baju PPE tu main bola tampar. Saya kata hebatnya, peluh ni pakai ni ajak budak main. Okey. Pemeriksaan, kita ada bubuk Ashura, program bubuk Ashura, ada lagi. Dan kita ada unit keselamatan, ada membuat demo pencegahan kebakaran, dan kita dah buat 2 tahun berturut-turut, dan insya-Allah kita mendapat hubungan yang sangat baik dengan agensi-agensi bomber, polis, pemadam, AADK di sini. Kemudian unit kesihatan ada ceramah, ada datang kita jururawat, baru ini ada buat saringan, kemudian ada yang vaksin, ya, form 3 baru-baru ni, dan kita juga yang ini kita bagaimana kita menyelesaikan masalah pelajar-pelajar yang terkesan lah dengan pandemik ini. Ini kaunseling, dan alhamdulillah kita dapat seorang kaunselor bertauliah di sekolah ini yang boleh menjadi rujukan anak-anak tentang psikometrik, hala tuju kerjaya dan sebagainya. Okey, kita ada pengurusan kelas. Next, kita ada pertandingan kelas kondusif. Kemudian kita ada next badan kepimpinan, dan kita ada juga kelas-kelas tambahan, camp intensi akademik dan sebagainya. Okey, ini adalah rakaman peristiwa-peristiwa yang kita telah buat. Misalnya kita mengadakan jalinan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang sama aliran dengan kita. Kita pergi ke Smarker, itu pelajar kita tak bawa. Yang ini adalah aktiviti perkembangan staff. Okey. Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi perhatian tentang laporan kami, dan perlu saya beritahu juga guru-guru kita di sini memang ada di antaranya yang telah pun habis dia punya deep ed, ya, kerana disyaratkan untuk diserap tu dia ada diploma pendidikan, dan kebanyakannya telah selesai, dan ada yang sedang menjalaninya. Dan alhamdulillah guru-guru kita ni bila dia belajar balik, nampaknya dia perform very well. Dan saya pula rasa kadang-kadang ada salah pula, sebab saya menjadi guru pembimbing, dia datang observe dia. Kan aku nak bagi budak ni semua 5, kan tak betul pula ni kan. Adalah satu-satu saya bagi 4. Rupanya bila datang dia video call dengan pensyarah dia dapat semua 5. Apa bonda pun tak bagi kami 5. Tengok pensyarah bagi saya 5. Alah, korang pandai lah, pensyarah tu tak tahu bahasa Arab, kau pergi mengajar bahasa Arab, memanglah dia bagi kau semua 5. Jadi inilah gambaran cikgu-cikgu kami yang mudah adik, yang sangat committed,
yang walaupun kadang-kadang ada juga body language ni macam ni, tetapi akhirnya mereka sealiran dengan kami untuk mencapai matlamat sekolah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.